forget to subscribe my channel. Hang duk mana? Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan Tengku Zafrul terhadap nilai ringgit lemah berbanding dolar Amerika. Sebelum tu saya baca sedikit. Pelabur tak yakin terhadap ekonomi Malaysia. Nilai ringgit lemah berbanding dolar Amerika. Prestasi bursa Malaysia pula kurang memperasakan. Adakah ini petanda bahawa pelabur sudah hilang keyakinan terhadap ekonomi Malaysia? Okey, sekarang mari dengar jawapan daripada Tengku Zafrul. Di akhir kita komen macam biasa. Nilai ringgit lemah berbanding dolar Amerika. Prestasi bursa Malaysia pula kurang memberangsangkan. Apakah ini petanda bahawa pelabur sudah hilang keyakinan terhadap ekonomi Malaysia? Jawapan ringkasnya, tidak. Bila bercakap pasal pelaburan, ada dua jenis utama. Yang pertama, pasaran modal seperti saham di Bursa Malaysia. Yang keduanya, pelaburan langsung seperti di dalam kilang dan perniagaan. Pelabur dalam pasaran modal ni sangat sensitif. Apa-apa je yang berlaku, dia akan cepat pelenting. Saya pun dah pernah cakap sebelum ini tentang perbezaan kadar faedah antara Malaysia dan US. OPR Malaysia ni pun sekarang 3%, US dah 5.5%, kadar tertinggi mereka dalam 22 tahun. Kalau kita nak melabur, satu bank offer dividen 3%, satu lagi 5.5%, bank mana yang kita akan pilih? Dan perbezaan ini sudah tentu memberi impak kepada Bursa Malaysia dan juga kadar tukaran ringgit berbanding dolar. Dalam hal ini, kalau OPR Malaysia dinaikkan, mungkin ringgit akan mengukuh tapi kos pinjaman pula akan naik. Jadi, apa pun yang dibuat akan ada implikasi positif dan negatif. Bank negara sebagai pihak yang menentukan OPR akan membuat keputusan setelah mengkaji semua aspek. Okey, kita cukuplah cerita pasal OPR. Kembali kita kepada ekonomi Malaysia. Saya dah cakap, selain pasaran modal, kita juga ada pelaburan langsung di mana bagi separuh pertama 2023 kita mencatatkan pelaburan diluluskan 132.6 bilion ringgit, iaitu 60% daripada sasaran kita untuk tahun ini. Berbanding pasaran modal, pelaburan langsung adalah berbentuk jangka panjang. Antara aspek utama yang jadi penentu pelaburan langsung ialah prospek ekonomi negara. Kalau pelabur tak yakin dengan prospek jangka panjang ekonomi negara, mereka tak akan masuk melabur. Mengapa? Kerana pelaburan langsung ini bukan macam pasaran modal. Hari ini melabur, esok boleh jual saham, pergi ke pasaran saham negara lain. Tetapi bila pelabur langsung ini melabur, maka bertahun-tahun baru balik modal. Jadi, prospek ekonomi negara sangat penting untuk menentukan destinasi pelaburan mereka. Apakah antara petunjuk ekonomi negara ini kekal kukuh? Pada Ogos 2023, upah dalam sektor pembuatan meningkat sebanyak 3% tahun ke tahun, mencecah 8 bilion ringgit. Kalau berbanding dengan gaji Julai 2023 pun ada peningkatan. Ogos 8 bilion ringgit, Julai 7.9 bilion ringgit. Purata gaji dan upah pada Ogos 2023 pula adalah 3,397 ringgit, pertumbuhan 1% berbanding tahun sebelumnya. Selain itu, Ogos tahun ini juga mencatatkan pengangguran keseluruhan sebanyak 3.4%, lebih rendah berbanding Ogos tahun lepas dengan 3.7%. Ini bermakna tahun ini lebih ramai orang telah berjaya mendapatkan pekerjaan. Kita tengok nilai jualan sektor pembuatan pula. Januari hingga Ogos tahun ini, sektor pembuatan mencatatkan kenaikan nilai jualan sebanyak 1.7% dengan jumlah hampir 1.2 trilion ringgit berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit juga mencatatkan pertumbuhan yang amat menggalakkan dengan 142.5 bilion ringgit pada Ogos 2023. Ini menunjukkan pertumbuhan 6.7%. Bagi tempoh 8 bulan pertama 2023, perdagangan borong dan runcit telah meningkat sebanyak 8.5% dari 1.02 trilion ringgit kepada 1.1 trilion ringgit. Satu lagi, petanda kestabilan ekonomi kita dapat dilihat daripada kadar inflasi yang terus mereda. Pada September 2023, kadar inflasi Malaysia hanya 1.9%, lebih rendah berbanding bulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Filipina, zona Eropah, Korea Selatan, Vietnam, Amerika Syarikat dan Indonesia, kadar inflasi Malaysia adalah jauh lebih rendah, memberikan gambaran bahawa ekonomi kita stabil dan tahan lasak. Apa pula unjuran pertumbuhan ekonomi kita tahun ini? Bank negara unjurkan pertumbuhan 4%, manakala IMF pula unjurkan pertumbuhan 4%. Bagaimana pula dengan pertumbuhan global? IMF unjurkan pertumbuhan global hanya pada 3%. Ya, ini bukan kita yang saja-saja cakap. Ini unjuran dari IMF. IMF sendiri unjurkan pertumbuhan Malaysia lebih tinggi berbanding dengan pertumbuhan global. Kita kena sedar, bila satu dunia alami pertumbuhan yang lembap, bila permintaan dari rakan dagang kita menurun, Malaysia sebagai negara pengeksport turut akan terkesan. Tapi Alhamdulillah, pertumbuhan kita setakat ini masih positif, malah mengatasi pertumbuhan global. Jadi, mana yang ekonomi kita ni tak stabil dan tak kukuh? Okey, tuan-tuan, komen saya lah kenapa nilai mata wang ringgit kita berendah berbanding US, kerana utamanya kerana nilai OPR kita rendah. Persentage hanya 3% berbanding US 5.5%. So, loan kita ni tak adalah mahal, kena bayar mahal. Jika kita hendak bagi arah yang terbaik, kita kena follow US. Kalau kita follow US, habis semua.
sebelum ni kita yang duk kena bayar loan, contohlah sebulan 1,500 kan, kalau naik sampai 5.5 silap-silap kena bayar sampai 2,000 ke 2,000 lebih sikit lah. So, banyak lah. So, jadi kerajaan Malaysia tidak naikkan nilai OPR ni. So, dengan itu dapat membantu rakyat supaya membayar loan rendah lah. Kalau interest tinggi ni, kalau interest kita kena bayar tinggi, matilah kita semua. So, kerajaan mengambil risiko tidak menaikkan nilai OPR, nilai interest ni. Itulah antara satu sebab punca utama. Tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan Puan Najib Assalamualaikum.